أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bertamu-tamunya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada pagi malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Mila, Tuan Siap, ahli jawatan kuasa kaki tangan, pegawai Masjid At-Taqwa Qaryah Kampung Parui, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji Manhaj fi Syafi'i, juzuk yang ke-5, muka surat yang ke-16, pada perbincangan manfaat berterusan. Kuliah kita yang lepas kita bincang penggunaan manfaat yang berterusan tidak bermaksud kekal selama-lamanya, tetapi kekal dalam jangka masa yang sah berlaku sewaan, atau dengan kata lain manfaat itu mendapat pulangan upah tertentu. Dia nak cerita bagi dekat kita, kalau kita nak mewakafkan sesuatu kita first, kalau kita nak mewakafkan sesuatu ni, apa yang paling penting pada al-mawquf, benda yang nak diwakafkan, yang pertama dia mesti ada manfaat. Kalau kita bagi tak ada manfaat, tak boleh. Bagi mesti ada manfaat, mesti boleh digunakan. First kita kata kalau makanan boleh tak? Makanan jawapannya tak boleh. Sebab apa? Bila wakaf makanan ni dia habis terus, dia nak manfaat tu berterusan. Kalau kuali boleh, kuali tu boleh, periuk, belanga dan sebagainya. Dia main lagi, dia kata apa? Penggunaan manfaat berterusan tidak bermaksud kekal selama-lamanya. Dia tak adalah kekal terus, tapi munasabah dalam jangka masa sah berlaku sewaan. Mana kata kalau kita pergi bagi mana-mana orang pinjam ke apa ke, mana kata ada harga di sana. Kalau orang pinjam tu boleh menyewakan kita lah, lebih kurang begitu lah, nak abang kepada kita, maka bolehlah untuk kita wakafkan harta tersebut. Sekarang ni semua sewa. Sekarang ni kebanyakan alat-alat dalam masjid ni pun ada juga yang sewa. Bukan sinilah, tempat lain, speaker, kadang aircon portable, ada banyak juga tuan-tuan berlaku sewaan. Contoh macam tu lah. Masjid ada, orang wakaf kat masjid, jadi masjid boleh pakai. Contoh dulu tu ada kata saya nak wakaf lah aircon hak portable tu untuk masjid, boleh, tak ada masalah. Contoh lagu tu, jadi kita tak on lah aircon besar, kita on aircon kecil, aircon hak tinggi tu, tinggi-tinggi besar, jam ni lah, banyak dah masjid buat lagu tu. Saya tak tahu apa beza dia aircon besar dengan aircon kecil tu, tak tahu apa beza. Tapi kalau kata orang sikit, aircon kecil dia pakai, aircon kecil dia pakai, banyak dah masjid lagu tu. Saya kuliah di KL, mana Petaling Jaya, sama juga aircon ni. Kalau kira aircon dengan kipas nak dibandingkan dengan orang, aircon lagi banyak. Aircon lagi banyak tuan-tuan. Dia tak boleh nak kata apa lah, orang tak apa nak ramai. Tapi okey lah, kurang-kurang ada orang dia sanggup menginfakkan, boleh dia kata. Dia kata dalam jangka masa yang sah berlaku sewaan, atau dengan kata lain manfaat itu mendapat pulangan upah tertentu. Boleh jadi ada pulangan dia balik, begitu lah. Oleh itu sah wakaf sebuah kereta. Ada abang, bolehlah kita nak wakafkan sebuah kereta, tapi kereta tadi ni boleh dimanfaatkan terus, bukan kena repair baru dapat manfaat. Faham tak? Orang tu bagi kereta ni, saya nak bagi kat masjid lah, masjid kena repair dulu baru boleh pakai, tak boleh. Dia nak bagi ni mesti dalam keadaan elok. Lan tanmar hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai satu tahap kebatian sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. Jadi kalau dia nak bagi ni, dia mesti bagi hak elok lah. Dia tak mau bagi hak rosak, dia tak mau bagi hak tu. Kita pun kadang-kadang lagu tu juga. Ada satu masjid dalam Negeri Sembilan ni juga, saya duduk mengajar.
Orang kampung suka bagi macam-macam kat masjid tu, sampai tak tahu nak buat apa dah. Antara hak baru-baru mereka bagi ni, bagi sofa. Tapi sofa lama, hak buruk. Oh tu tak kena tu. Tapi bila masjid kata tak mau, dia kata pengurusan masjid ni tak meraihkan bila orang nak bagi. Kita tengok pun terkejut. Kucing duk cakap, dia nak bagi kat kita sofa. Tuan-tuan rasa munasabah tak? Tak munasabah. Kalau nak bagi tu tuan-tuan, walaupun second kayu jati, tu tak apa. Bila kita duduk ni pun rasa gah, nak lap ke apa ke, kucing pun tak boleh nak cakap. Nak basuh pun senang kalau jadi apa-apa. Relevan lah sikit, tuan-tuan lagu tu lah. Tapi itulah, pinggan mangkuk dia bagi kat masjid. Padahal kita pun banyak catering lah. Kita pun kalau nak pakai pun tuan-tuan duk fikir siapa nak basuh. Betul. Masjid pandai geng-geng jemaah ni lah. Dia kata ramai lah AJK. Awak AJK ni kerja dia cuci pinggan kah? Saya tanya tuan-tuan. Jemaah dia kata lagu ni bila buat kenduri, dia kata kita kata lah kita panggil catering. Dia kata masak sendiri tak boleh kah? Kita kata boleh tapi renyah sikit. Lepas tu pinggan mangkuk tu tak ada siapa. Orang Kedah kata tak ada siapa nak pisah, tak ada siapa nak ubuh ikan. Dia kata AJK boleh masuk. Kita pun satu hal lah tuan-tuan. Orang tua ni pun satu hal lah. Kita kata kat dia, oh dulu time hang jadi AJK hang tak basuh pula. Bila make AJK baru hang suruh AJK baru basuh. Hang ingat AJK ni muda-muda tak? Tuan-tuan ingat muda-muda ke AJK? AJK pun sama macam tuan-tuan, umur tua-tua juga, 60, 70. Suruh dia duduk lama sikit, sakit pinggang tak? Kalau tuan-tuan duduk lama sikit pinggang, sakit. Jadi kita pun jangan susah-susah ke orang. Kita ramai orang sekarang ni suka marah dekat jemaah, dekat AJK sekarang ni. Apa-apa benda ada balun AJK, apa-apa. Kita pun manusia tuan-tuan. Pihak pengurusan masjid ni semua manusia, sama macam tuan-tuan. Jadi jangan beranggapan nak perfect. Lagi tu lah. Jangan beranggapan nak perfect. Macam orang kata toilet. Dia kata toilet ni sepatutnya siap basuh. Siap pun sama macam tuan-tuan tua ke. Bukan larat pun, basuh. Nanti dia basuh seorang. Hak pakai bilik air 100 orang. Tuan-tuan tak percaya bilik air ni dalam keadaan lagu mana? Tuan-tuan masuk pukul 2.30 lepas hari Jumaat. Tuan-tuan tengok lagu mana? Tuan-tuan try basuh tengok. Oh tuan-tuan, dengan kencing tak bercurak, dengan berak tak bertarik, dengan kepala pipe, dengan getah pipe, dengan apa. Tuan-tuan duk balun lah. Padahal buat kerja ni tuan-tuan makan hati. Dia buat kerja lillahi ta'ala sebab nak bantu masjid. Dia pun tak fikir kalau jadi siap ni kena basuh toilet. Dia pun tak fikir. Sampai kat kita pula nak fikir untuk dia. Kita pula suruh dia gasak. Kalau tuan-tuan bagi duit lebih sikit, jalan. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan bagi saya 500, saya sanggup basuh toilet. Tapi 500 je lah, kurang tak mau. Nak basuh ayat kencing tuan-tuan ingat senang lah. Dah lah makan betai pula malam tadi. Tak, bukan ingat main-main ke tuan-tuan. Oh tuan-tuan, kita pun kadang satu hal ke suka duk ni. Bila saya ngata kat jemaah marah saya. Dia kata ustaz duk ni tak. Saya bukanlah backup AJK masjid, tapi tu saya baru lah ada satu Masjid Al-Amin section 17 Shah Alam. Jadi saya pun sama macam ni lah. Kita pun backup. Siap lah. Siap tu mai. Jumpa saya, salam, peluk. Dia kata ustaz terima kasih. 30 tahun saya jadi siap, tak ada seorang pun backup saya. Hari ni ustaz backup saya. Terima kasih ustaz. Saya nak letak jawatan, mereka tak mau. Mereka tak bagi. 30 tahun dia nak letak jawatan ni. Banyak tahun dia nak letak jawatan. Pengurusan takut dah. Dia kata kalau kita letak jawatan Pak Haji ni, mampu kita. Oh tapi bila dia pegang jawatan, hampa memperkudakan dia pula. Faham tak tuan-tuan? Sama ya, mana orang pun sama. Kadang bila kata-kata lagu tu bang, ada pecah, ada sentak kata lah. Dia peluk saya. Peluk sampai pintu depan ni dia bawa saya keluar. Oh saya kata macam Pak Haji ni. Kita backup sikit tu. Dia kata ustaz terima kasih. Lepas daripada tu kuliah saya duduk depan.
Pula kita pun satu hal, orang tua ni duduk depan tu pula kan. Tapi betul-betul dia kata, ustaz, saya bukan apa terasa hati ni banyak. Daripada dulu dapat berapa ratus pun. Itu pun kadang-kadang tak diraikan. Sekarang ni ustaz, orang lagi lah. Saya kata kat pengurusan masjid, kata tambah sikit. Duit kena maki. Duit kena maki. Kalau ada beberapa jawatan dalam kerajaan ni, dia ada satu nama dia allowance critical. Dia ada beberapa jawatan allowance critical. Siak ni wajar dapat allowance critical. Siak dengan Bilan, dua ni kena dapat. Hak ni yang kena balun selalu. Hak ni kena balun. KJK lain tak ada lah sangat. Dua ni memang lah. Sebab orang beranggapan masjid ni 3 orang ya. Imam, Bilal, siak. Tu lah. Wallahu'alam. Sambung lagi dah. Jadi sah wakaf sebuah kereta. Jadi wakaf kereta tu boleh. Atau seekor binatang. Kita ada bincang dah, binatang hak kecil tu pun boleh. Untuk kita nak bagi kecil, nanti dah besar lah, tapi kita kena bagi makan lah. Begitu kan. Walaupun manfaat sebuah kereta tidak kekal selama-lamanya. Dia kata rosak tak ada nak buat apa. Tapi kalau dah bagi rosak, saya siap payah. Bagi hak elok, dia rosak tak apa. Dengan bagi hak rosak, kita kena perelok pula. Lepas tu dia rosak balik. Kereta ni kalau dah rosak ni, kita payah kira. Dia kata kereta tidak kekal selama-lamanya kerana ia berkemungkinan rosak atau musnah. Begitulah juga binatang. Dia kata lebih kurang binatang begitulah. Apatah lagi kalau binatang tu ada sakit, habis tuan-tuan. Tadi nak kata apa? Kambing sakit perut mengih tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa. Lembu pun sama, tak boleh nak kata apa. Jadi bila pengarang kata lagu tu, makna kata relevan untuk kita lihat apa yang kita nak bagi kepada masjid. Munasabah ke tak munasabah. Lagu tu lah kan. Ada orang dia bukan wakaf, tapi dia infakkan tenaga dia. Dia buat bekho cari makan. Sini panggil apa bekho? JCB panggil bekho. Cari makan. Setiap kali orang nak ada jenazah, dia antara orang yang duk cari makan, apa nama, kubur ni lah, duk gali. Sebab kalau mereka nak gali guna tangan, makan jam buat kerah. Jadi nak guna bekho lah. Masjid pun tak ada duit lah nak beli bekho. Tapi ada orang kampung, dia bersedia. Dia kata tak apa, saya bersedia nak beli bekho. Untuk apa, dia memang bersedia nak infakkan tenaga dia, minyak apa semua untuk gali. Dia kata tak tahu lepas ni siapa pula, tak tahu dia, orang pula gali untuk dia. Hari ni dia gali untuk orang. Begitu lah. Lah tengok tuan-tuan kawan-kawan meninggal seorang. Saya hari ni 3 orang dalam Facebook. 3 orang meninggal. Kita pun tak, Allahu Akbar. Mudah-mudah pula tu. Mudah-mudah. Kadang-kadang kita tak ambil pengajaran kematian kawan kita. Kita fikir, kita kata dia mati, biar ambil kat dia. Kita tak tahu bila lagi tuan-tuan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak cepat, tak lambat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap hidup pasti akan mati. Cuma tak tahu bila. Lepas tu kita bukan apa, nak kena ada preparation juga. Preparation apa yang kita nak buat, apa yang perlu dan munasabah atas kita ni tuan-tuan. Bila melihat kawan kita ni meninggal, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak orang Islam ke atas orang Islam tu dia ada 6. Antaranya idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajib wa idza istansaka fansahla wa idza atasa fahmidallah wa syammita. Ada beberapa lagi lah kan. Wa idza marada, apabila dia sakit dia lawat, apabila kematian dia ziarah. Sebab tu 2 benda ni tuan-tuan. Apabila sakit, kalau kawan-kawan kita lah sakit, bila ziarah tengok. Kalau kat hospital lah boleh masuk dah, tak ada masalah dah kan. Ada waktu dia, pergilah ziarah dengan kawan kita lah, jemaah-jemaah kita. Kadang duduk dekat masjid, duduk sebelah-sebelah.
Lagu ni duduk sebelah-sebelah tuan-tuan. Bila kawan sakit kita buat bodoh lah. Kita buat bodoh, ziarah lah sikit. Dia kata susah ustaz nak parking bayar. Pilah ramai sikit. Seorang bawa kereta, dia tinggal dekat bahagian tepi emergency tu, kita naik lah pergi ziarah. Ziarah tengok apa yang patut tuan-tuan. Terus duduk tanya macam-macam lah. Orang tu dah lah patah kaki ni baru ni. Kat Port Dickson, orang tu dah lah patah kaki. Hak kawan ni pergi tanya pula, sakit ke patah kaki? Gila ha? Saya tengok pun ngeri. Dengan ada apa nama besi-besi pakai tuan-tuan, gantung dia pun gelak. Dia kata hang nak try lah. Dia tak cakap lah Kedah, dia cakap Negeri Sembilan lah. Dia kan nak rasa dia marah lah tu. Dia marah. Kawan seorang ni pun pergi tanya pula sakit ke tak sakit. Sakit lah tuan-tuan. Nama pun patah. Nama pun patah. Kita pergi sepatutnya mudah-mudahan sembuh. Hang bawa lagu mana? Hati-hati sikit. Nasihat sikit ke lah. Cukup lah. Duduk. Lepas tu dia buat mi goreng. Saya bawa anak saya buat mi goreng. Orang tu dah sakit, nak makan payah lah. Satu mangkuk tu habis kami makan. Tak semua pula tu, tak pelawar pula tu hak sakit makan. Boleh cakap pula, orang sakit ni tak boleh makan hak minyak-minyak. Yang kami makan ni tak apa. Dia punya kesian pula orang sakit tu nandak. Tapi tak apalah, yang penting kita ziarah. Kalau tanya saya tuan-tuan, kita pergi ziarah, tanya abang, uloklah 10-20 ringgit, duit-duit manis muka. Ulok bi lah, kata-kata ni ada sikit. Tapi hak sakit tu pun janganlah buka depan orang tu. Apa pula 10 ringgit orang datang bagi kat aku. Tu jangan. Orang bagi tu pun bertuah lah tuan-tuan. Sebab kalau nak beli buah, bagi 30 dalam tangan. Satu bekas bodoh tu pun dekat 15 ringgit lah. Dekat Mafah lebih kurang tu 10-15 ringgit satu bekas tu. Kita nak kata lagu mana? Kalau dulu pakai longgok-longgok senang lah. Lah kita bagi duit lah, senang dulu. Itu pun kalau bagi buah kat dia pun tak berapa nak makan sangat dah. Tapi kurang-kurang manis muka tu ada lah. Manis muka bawa lah apa-apa pun. Tapi bagus. Saya suka kalau dekat sini kat banyak tempat bersama Negeri Sembilan ni, bawah tu dia ada kedai. Sebelum kita naik atas tu, boleh beli roti, boleh beli ayam sikit apa semua bagi dia kan. Tak ada. Bagi dia tak makan pun tak apa. Kadang-kadang anak bini dia mai makan dekat situ, boleh teman-teman dia makan. Kan? Satu rak tu penuh. Ada orang tu sakit, satu rak tu penuh. Kan? Saya pun cannot brain. Ada orang dia tak tahulah tuan-tuan, nak kata bodoh pun lebih kurang lagu tu lah. Bagi bunga. Orang sakit pergi bagi bunga. Saya macam cannot brain. Jenuh cari dalam bunga tu. Takut-takut ada makanan. Tak ada makanan, cari dalam bunga. Takut-takut ada sampui. Kau orang selit kat situ nak bagi kat dah. Sampui pun tak ada. Bagi bunga bodoh lah. Gila betul tuan-tuan. Bagilah makanan. Ra'i sikit ni. Bukan apa, kita ni dah tua-tua ni ziarahkan kawan dia. Tu kalau hospital. Kalau kat rumah biar ziarah lagi senang. Parking depan rumah dah tuan-tuan, bagi salam dan ni. Kalau dah sakit ni tu duduk dalam bilik sangat duduk kat depan duduk kat depan Bila orang biar senang orang nak ziarah. Kalau masuk dalam bilik payah orang nak ziarah. Duduk kat depan tu okey lah, sikit orang nak ziarah, duduk lapang sikit lah. Kan? Tu bab ziarah. Bab mati pun sama. Bab mati ni kalau boleh pi turut lah. Sampai ke kubur lagi bagus. Kan? Pi duduk kat kubur, dengar apa imam baca talqin lagu mana dan sebagainya. Kan? Ambil manfaat, ambil pengajaran daripada apa imam sebut, daripada talqinnya. Kan? Apabila mati anak Adam terputus semua 3 perkara, kecuali 3 perkara. Anak soleh yang mendoakan mak ayah. Itu pengajaran untuk anak-anak. Ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian sedekah jariah. Betul, kadang-kadang ada bagus imam kadang-kadang dia pandang anak-anak. Dia harap anak-anak kepada jenazah ini jangan tinggal untuk mendoakan kepada pok kita ni dalam kubur. Jangan tinggal untuk melakukan amal ibadat yang terbaik. Jangan tinggal untuk melakukan solat, puasa. Kau sekurang-kurangnya mendapat pahala juga di dalam kubur ini. Kadang imam ni pingat kan? Pingat.
talqin yang bagus ni tuan-tuan, saya suka dengan M. Rajuli. M. Rajuli punya talqin. Balik ni tuan-tuan type YouTube, kalau ada YouTube lah, Facebook lah, TikTok lah, type talqin M. Rajuli. Waktu tu M. Rajuli jadi muda, dia jadi imam waktu tu. Dia baca talqin sedap tuan-tuan, sedap dengar. Satu talqin ni dia tak ada satu skrip, tak ada. Setiap orang ni, tapi biasanya ada yang dah dibuat lah, kadang-kadang kita baca lah, tapi ada orang dia terus bercakap. Dia bila talqin tu dia cakap lah, dia nak nasihat apa, dia nak puji apa kepada si mati, orang jenis lagu mana. Tengoklah, kalau boleh anak kita yang bacakan. Dia lagi cantik anak kita yang bacakan, biar dia tahu apa tanggungjawab dia. Sebab had tahlil imam dah bacakan, had talqin tinggal anak kita baca. Tinggal baca je, macam khutbah tu lah. Macam tengok lagu mana. Kadang-kadang anak kita ni belajar tinggi, suruh baca talqin tak mau. Pidato dekat mana-mana bukan main banyak, tapi bila suruh baca talqin tak mau, suruh baca talqin. Semua juga kita lah kalau mati, tolong ingatkan anak-anak kita supaya jadi imam kat kita. Jadi imam kat kita. Kita berkata anak kita ni, abah kalau mati ni hang jadi imam tu. Ni hampa ada 4 beradik ni, hampa jadi imam. Salah seorang ni, kalau kita boleh pick nama siap-siap lagi bagus, Alung paling tua, Alung jadi imam. Kalau abah mati ke apa ke, dia balik lagi, ulang lagi. Alung kalau abah mati ke apa ke, Alung jadi imam, adik-adik ni jadi makmum duduk belakang tu. Nanti nak angkat senang, angkat jenazah abah tu senang. Dia kata lah, ingat ke anak-anak kita. Kadang-kadang benda ni nampak macam ni, orang solat jenazah, anak kita beli serokok kat luar ni, perangai pun satu hal tu. Kalau jenazah tu hidup lah, dia bangkit, dia penampak anak dia. Ada patut ke tuan-tuan? Ada. Saya pernah jumpa adik-beradik lain semua solat, hak Alung tadi ni duduk kat luar, ni serokok, duduk menyimbang dengan kawan-kawan. Bagi tahu lah tu dah, abah tu patutnya dia dah pergi lama dah, tapi bila pergi hospital tu buat macam-macam kat dia, tu nyawa boleh tahan, dia boleh cakap begitu pula. Saya pernah pergi ziarah satu orang dekat Sungai Petani. Saya kata kat dia, Pak Su, dia orang kampung lah, kata Pak Su, macam mana dengan mak Pak Su? Dia berkata, itulah rasa, dia kata lah, rasa tak lama. Mak ni rasa tak lama, tengok dengan pakai oksigen bagai dengan air penuh kat badan. Dia kata tak tahu, dia kata lagu mana, rasa tak lama lah. Tak apalah, tengok mak dah sihat, hak Pak Su tu mati. Mak dah sihat balik, Pak Su tu pula mati. Gila ni, hang kata mak hang ni, tak tahu hang mati. Saya pun cerita kat mak dia, saya mulut pun boleh tahan. Saya kata hari tu saya panggil dia Tok. Saya kata time Tok masuk hospital hari tu, Pak Su abang, dia kata Tok tak lama dah. Dia kata nak buat lagu mana, Allah bagi hidup lagi, Pak Su pula mati, nak kata lagu mana. Itulah. Tapi mak ni bila tahu anak dia mati, sedih dia macam, dia kata sepatutnya bukan Pak Su tu mati, biar Tok yang mati, lagu tu. Tapi bila ke anak ni pula dia nak mak dia mati, tu beza mak dengan anak. Mak jaga anak untuk memastikan anak tu besar, makin membesar. Mak pak ni lah jaga anak ni, baby ni, nak pastikan anak tu besar. Anak pula dia jaga mak pak, nak pastikan cepat-cepat mak pak ni mati. Dia kata apa, payah tu ya, nak pergi mana pun payah. Kalau tuan-tuan jumpa orang jenis lagu tu, dia sebut nak pergi mana pun payah, tu hati-hati. Dah, dia orang lagu tu, dia kata tak ada nak buat apa lah, jaga orang tua dengan muka berkerut. Allah ikramkan kita jaga orang tua, nak kata lagu mana? Lepas tu dia kata tak boleh pergi mana. Dia apa, AJK masjid. Jadi geng AJK ni pergi temerloh, tengok masjid macam subuh tu. Masjid macam subuh tu, macam Jumaat tu, masjid solat subuh dia macam Jumaat. Dia aduh kena tunggu. Dia kata tak boleh pergi, kata orang tua ni payah nak pergi mana-mana. Tak apa, ikram. Hak lain semua pergi, hang je ada.
Nak kata lagu mana? Itu rezeki kita. Rezeki kita. Lagu tu lah. Tapi ada orang dia macam, taklah tuan-tuan, Allah alam, kita pun tak berani nak cakap. Kita pun tak berani nak cakap. Kita ni pun kuih lama, kuih tua. Kuih lama, kuih tua, mak bapak kita pun lebih kurang sama. Lagu tu kan. Wallahu alam. Itu bab jenazah. Sambung dia kata, manfaat harta wakaf itu tidak disyaratkan serta merta, tetapi cukup sekadar boleh dimanfaatkan walaupun pada masa akan datang. Jadi kita pun sebut tadi, kalau binatang ni boleh ke? Boleh, kita nak bagi waktu kecil sebab dia nak manfaat li mustaqbal akan datang. Lagu tu lah kan. Jadi dia kata manfaat harta wakaf itu tidak disyaratkan serta merta. Dia tak ada lah boleh pakai terus tuan-tuan. Dah ada waktu yang kita boleh pakai nanti ke depan, kita pakai kan. Tetapi cukup sekadar boleh dimanfaatkan. Sebab tu dia kata apa-apa pun berkait mesti manfaat. Tak kira lah apa pun berkait mesti manfaat. Jadi bila manfaat ni dia boleh lah guna untuk apa-apa. Lagu tu. Ada masjid manfaat antara yang mereka duk buat, apa nama, rak kasut. Kadang-kadang masjid dia tak sediakan, ada orang dia wakafkan rak kasut. Rak kasut, rak kasut bertutup, takut hujan apa semua. Rak kasut kan keluar sikit, takut hujan apa tuan-tuan, jadi tak tempiah, tak kena. Ada orang bagi kadang-kadang rak tu ada, dia wakafkan pula untuk bumbung rak tu. Tak mau bagi kena tempiah, bagus kan. Kita kata kadang-kadang agama ni simple, apa boleh kita buat, kita buat. Lalu tu tak payah tunggu masjid kan nak keluar duit, kita keluar pun tak apa. Contoh dulu tempiah masuk masjid kita, sebab tepi kita tu dia tak ada tingkap sliding. Contohlah, ni cerita lama lah, contoh cerita. Kita pun ada duit, kita kata apa, tak apalah, saya bagilah 40,000 untuk buat keliling. Boleh, tak ada masalah. Jadi bila orang sembahyang hari Jumaat tu tak tempiah kat dia. Tak tempiah kat dia. Kalau panas pun tak adalah panas sangat. Contoh lagu tu lah, adalah redup sikit sebab ada tinted. Contoh lagu tu, contoh nak abang tuan-tuan. Beza hak sembahyang dalam dengan sembahyang luar ni beza. Hak luar ni panas dia Tuhan dia tahu. Lagi-lagi hak luar betul. Lagi tuan-tuan, kita ni tak ada, alhamdulillah lah, tak ada lah sampai melimpah sampai keluar. Belah KL Selangor sampai keluar tu. Kalau kita sembahyang KL Selangor sampai keluar ni, Allah, panas dia Tuhan dia tahu tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa. Imam pula baca surah bukan main panjang ni. Pun satu hal juga geram kita ni nak kata lagu mana tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan mai tu sampai tu waktu azan, tapi tetap kat luar. Kita nak kata lagu mana? Duk picak ni lagu mana? Saya kata dengan anak saya, panas nak mampus ni kan? Panas ni. Lepas tu anak kata nak buat lagu mana ni? Jenuh. Sebab tu dalam kereta kena standby sejadah. Kalau pergi KL Selangor ni kena standby sejadah. Kadang-kadang orang kita ni sebab duduk semayang kat Negeri Sembilan, semayang Jumaat ni dah habis semayang pun tak ada orang ni. Lagu tu lah, ada ruang lapang ni. Kalau kat KL ni tuan-tuan, KL Selangor ni tu tak boleh nak kata apa. Tak boleh nak kata apa. Panas pun panas. Duduk bi lah tuan-tuan, duduk sat. Kena kalau hujan tu, itu yang tak sanggup pun. Tak daya tu hujan. Tapi bagus kadang-kadang kawan kalau sembahyang kat KL ni, dia bawa plastik 69 tau, plastik 69. Tuan-tuan macam tahu tak tahu lah. Plastik 69 lah, plastik petak tu, supaya buh phone. Takut hujan, kita phone kita bawa, bagus. Dia boleh bawa pula, dia bagi pula kawan-kawan sebelah plastik 69 tu, sebab dia tengok hujan. Kita pun kena brain, dia boleh buat lagu tu. Sebab semayang memang dalam hujan tuan-tuan. Kita pula jenis pakai bawa motor, bawa plastik 69, dia bagi seorang satu, buh phone dalam ni, buah poket, jadi tak basah lah. Dia kira semayang habis tu, kira dalam plastik tu lega sikit lah. Kira okey, kira okey. Gitu kadang-kadang semangat, semangat apa nama kita kata,
semangat kerja sama lah. Bila lagu tu tuan-tuan, sejadah tak berkira. Kadang semayang kat kalau orang dah biasa solat sana tuan-tuan, dia sejadah ni dia pun tak berkira sangat. Depa bentang tu depa membentang menjang gitu bagi boleh sujud. Kalau belah sini, maaf saya sebut lah, kalau dia bawa sejadah dia seorang lah. Betul. Saya tak kata kat orang, alah saya tahu lah tuan-tuan, waktu tu Habib Omar main sini semayang subuh. Tuan-tuan ingat tak? 7 tahun lepas saya pun tak ingat lah. 7 tahun lepas, waktu tu saya kerja dekat Melaka. Saya ingat lagi saya kerja dekat Melaka. Habib Omar lah, dia main pagi, saya solat subuh belah situ kot, belah sana. Saya pun tak ingat lah belah sana kot, lebih kurang tu lah. Pak Haji ni dia bawa sejadah dah, dia seorang lah. Aku ni jenuh kes slipper, dia pun tak perasan kita. Saya pun pakai baju siap-siap, baju kerja siap-siap, dia pun tak perasan kita. Kita pun diam tuan-tuan. Kita kata teruk betul Pak Haji ni, dia seorang lah. Tapi nak kata lagu mana, dia punya sampai ke bawah ni tuan-tuan. Waktu subuh tu sampai ke bawah, saya parking pun tak ada, parking motor lah, naik motor lah. Tapi gitu lah, kita ada sifat, kenapa aku nak share dengan orang gitu lah pula. Tapi kalau belah area KL Selangor, kalau Jumaat ni mereka ni macam mayang lah, apa boleh mayang lah. Kain-kain ridak tu bubuh, dia bubuh lah. Kain tu pula, itulah lap muka, itulah lap peluh. Mampu kita pun sujud, kita kata berapa. Tapi kurang-kurang dia adalah semangat nak bantu kita, nak ni. Lepas habis mayang tu jenuh, hembus lepas. Kata gila betul. Geng-geng Bangla kadang depa bagus. Depa meraikan orang tu, depa bagus. Bab-bab tu lah, ni contohlah nak abang kepada kita. Kita pun sama juga tuan-tuan, kalau boleh meraikan orang, meraikan jemaah, kita raikanlah jemaah. Bukan balik ke kawan-kawan kita juga. Sama juga dalam masjid ni pun sama juga. Jangan ada sifat selfish. Sifat pentingkan diri. Macam solat, dia pergi talar kipas ke dia je, ada. Jadi orang dulu dia talar kipas ke dia, kita nak kata apa? Bila kita tekan sikit, tekan kepala kipas, dia pandang satu macam tu. Tuan-tuan bisa jumpa? Ada tuan-tuan, ada. Sampai Masjid Al-Ilmi Kampung Datuk Ahmad Razali Dengkil nak mengelakkan daripada orang pergi tekan-tekan kipas tu, dia pergi cabut kepala belakang. Dia kata kadang-kadang kepala tu boleh bagi orang bergaduh, kan? Sama juga kipas pakai tali ni pun, sampai terpaksa lah gunting tali dah. Bukan ikat. Kalau ikat, orang boleh ni gunting, bagi dia berjalan, bagi nombor 3. Bagi dia berjalan, bagi nombor 3. Kalau tak tuan-tuan, habis. Tuan-tuan, orang tarik. Tuan-tuan, dia tak boleh nak kata apa. Contoh lagu tu lah. Sambung dia kata. Oleh itu, dia kata, sah wakaf binatang yang masih kecil. Binatang kecil ni boleh lah kalau kita nak bagi. Contohlah lembu ke apa ke, yang mana boleh dimanfaatkan, kuda ke apa ke. Sebab dalam hadis pun ada cerita, man ihtasaba farasan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shib'ahu wa riyahu wa rawsahu wa bawlahu fi mizanihi yawmal qiyamah. Hadis Bukhari. Dia kata siapa mewakafkan seekor kuda pada jalan Allah kerana keimanannya kepada Allah dan mempercayai janji Allah, maka segala makanan, minuman, kencing kuda itu diletakkan pada timbangannya pada hari kiamat. Nampak? Kalau dia wakaf, tapi kita tak adalah nak wakaf binatang, tapi pengarang ni nak cerita bagi kat kita supaya ada sifat nak berwakaf tersebut. Kalau binatang hak kecil pun
boleh wakafkan, bermaksud had kita duk buat selama ni, had besar kaki ni, satu kaki persegi RM80, RM50 tu pun boleh lah. Kalau hak kuda kecil ni pun tuan-tuan, binatang kecil ni pun boleh, sebab manfaat tak dapat lagi, nak dapat ni tunggu dia besar. Kalau sekaki ni tak dapat manfaat lagi, tapi kalau dah ramai yang wakafkan, jadi manfaat lah. Contoh begitu lah, boleh jadi manfaat kepada kita. Jadi kita pun, rupa-rupanya Islam ni dia memudahkan segala urusan kita. Banyak perkara yang berkait dengan hukum hakam ni dimudahkan. Tapi janganlah bila dah mudah tuan-tuan memudah-mudahkan lagi. Tu tak kena. Jadi kita ni tuan-tuan, kita Islam yang sedia mudah ni, dia raikan kita tak meraikan dia. Kita lagu tu lah. Jadi kalau boleh wakaf tunai tu pun dah mutaakhirin punya. Asal kita kata wakaf yang bersifat dengan tanah, barang, keperluan. Tapi bila kita bagi duit, senang lagi wakaf tunai ni. Potong gaji paling sikit RM5 tak silap saya. Paling sikit yang bawah MAIS punya, potong dah tuan-tuan. Siapa lagi nak potong kalau bukan kita? Kalau bukan kita, potong pi RM5 pun. RM5 pun potong pi lah tuan-tuan. Berbalik kepada umat Islam juga. Sekarang ada banyak masjid baru nak buat. Antara masjid daripada Pulau nak buat ni adalah Masjid Tengku Besar Tampin, Masjid Al-Isra', macam ala-ala Madinah sikit, ala-ala Aqsa sikit, lebih kurang begitu lah. Dia buat bentuk dia Masjid Tengku Besar Tampin. Dia nak pergi Perban, naik baru. Kalau kita ada duit sikit ke apa pergi Masjid Abbas ke Al-Abbas ke apa ke, dekat Johor kah? Mana? Area situ lah. Itu pun tengah nak ni. Dia kalau orang cerdik ni, dia bagi satu kaki cukup RM50. Tapi RM50 ni ada tuan-tuan kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita berhenti sekat. Nanti kuliah yang akan datang, nanti kita akan masuk manfaatnya harus lagu mana Allah. Dan juga wakaf harta Baitul Mal. Baitul Mal dah ada tanah, dia nak wakafkan, boleh ke tidak? InsyaAllah kuliah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi din, Allahumma adina alma, Allahumma zakirna minhum nasina wa alimna minhum jahilna, Allahumma rizuna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fa'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wa hidayah wa radha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.